Siapa sangka para tentara luar negara bahkan Eropa belajar dengan tentara Malaysia, guys. Wow, ini hal yang mungkin kita tidak percaya, cuy, tapi nyatanya memang real. Dan kalau di Indonesia, cuy, nak masuk tentara ini bukan mudah. Serius, memang sulit banget. Lawan kita bukan kaleng-kaleng, bro, ya. Anak pejabat banyak banget, guys. Dan kalau di Malaysia aku rasa masih lebih mudah, guys, ya. Insya Allah tak gunakan duit. Lain cerita kalau di Indonesia. Bendera segitiga itu memang kalau kita tahu artinya, simbol segitiga bendera itu ternyata dalam banget. Jadi dikembalikanlah tentara tersebut kepada keluarganya, guys. Sedekahkan Al-Fatihah ya untuk para tentara yang telah gugur ya. Hai, hello guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar, guys, ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, ini ada salah satu perkongsian yang cukup menarik dan penuh pengajaran ya. Jadi kita bisa ambil nih setelah mendengar ataupun melihat video ini, guys. Yang sebab apa? Di dalam isi video ini tuh full mempunyai pengalaman dan mempunyai keistimewaan, dan juga kita bisa belajar di sini. Kita bisa ambil iktibarnya, dan ini tentang kehidupan tentunya, guys, ya. Jadi seperti apa videonya? Ini channel daripada Tuan Hutan, guys, ya, yang dimana selalu berkongsi tentang hal-hal yang menarik, pengajaran hidup lah, intinya seperti itu. Saya respect sekali lagi untuk Tuan Hutan ya, Major Fitri, yang mana perkongsiannya itu sangat luar biasa dan kita bisa ambil ilmu daripada Tuan Fitri ini, guys, ya. Jadi seperti apa? Link ada di description. Jika kalian mau nonton videonya langsung, tak perlu berlengah masa lagi, langsung aja kita gas. Bismillah and play. Komen saya ringkas je. Kebanjiran maklumat, kan? Siapa yang susun? Itu. Maklumat ni datang seperti banjir. Benar. Okey. Sebagai lempasan pecah ya, ataupun banjir. Memang banjir, banyak maklumat. Tapi siapa yang susun? Yang akan susun adalah orang-orang dalam bidang-bidang tertentu. Cikgu, profesor, doktor. Kan? Seperti mana? Okey, anda nak tahu tentang demam, cuba type Google. Aku demam ada ni. Kalau macam tu anda tak payah doktor pakar. Contoh, saya demam, saya ada sakit tekak sikit. Kita posel, oh ni apa, search kan Google. Tonsillitis lah, itulah ini. Lalah kita baca, kita pun takut. Bener. Jadi takut. Kita baca, kita pun jadi takut. Tengok senarai ubat, oi, banyak ubat nak kena makan. Bila betul lah kan? Kalau kita Google, ada masalah dengan terlalu banjir, maklumat yang banjir. Yang menapis air banjir ni, nak mana air jernih, yang mana air kotor, yang mana, ialah pakar. Bener. Tetap kena rujuk pada pakar. Doktor yang sahkan, oh kamu demam, tapi tu belum sampai lagi demam tonsil. Dia kata, ini baru yang ni macam ni, so ubat dia macam ni. Nampak tak? Jadi siapa kata belajar tak penting? Kan? Belajar dapat di sekolah, universiti, bukan untuk masa depan kerja. Dia untuk anda punya ilmu personal. Kan? Itulah dia. Oke, guys, ya, itu adalah kebanjiran tentang informasi, guys, ya. Sebab terlampau banyak info yang boleh kita dapatkan, akses, apalagi di zaman sekarang teknologi ini itu sangat canggih sekali dan kita semua di ujung jari aja. Tapi kalau kita tidak rujuk kepada pakar, bahaya juga. Begitu ya pentingnya untuk kita selalu belajar, guys, ya. Jadi nih ya, ada info yang menarik dan juga pengajaran yang bagus untuk kita terapkan di kehidupan kita, guys, ya. Kenapa ilmu hutan dan survival penting? Nah, ini, guys, lanjut ya. Madu, kita beli madu hutan kan, RM25, RM30 sebotol. Okey. Madu tualang lah, RM20, RM30. Masuk RM30, RM40 pun dah kata mahal. Cuba cari sekarang sebotol berapa? Tak ada 120, 150, jangan sebut. Okey. Jadi sebenarnya itu nama skill hutan. Tak, makin ramai orang meninggalkan skill ni, makin mahal skill ni. Okey, jangan. Lepas tu orang budak-budak muda sekarang mungkin fikir, Allah, belajar ilmu hutan apa nak cari duit? Sebab mereka tak nampak. Dulu akar tongkat Ali kan, orang beli RM1, RM2 je. Cuba tengok sekarang. Makin banyak produk-produk herba lah keluar dan harga dia mahal-mahal. Tak murah. Mereka patutnya explore benda ni. Patut benda ni milik kita punya negara dan
Anak-anak muda kita yang patut mahir bab ni. Kita ada bilateral agreement dengan multilateral agreement. Oke, jap guys ya. Tentang ilmu hutan ini sangat penting sekali sebenarnya guys ya. Ya memang seperti yang beliau terangkan tadi, madu tuh harganya cukup mahal sekali, dan itu hanya orang-orang yang masuk ke hutan yang tahu yang bisa mengambilnya. Tongkat ali dan lain sebagainya guys ya. Jadi tiada salahnya kita belajar tentang ilmu hutan ini, sebab ya mana tahu guys ya, entah kita tersesat atau gimana, itu ada jalan keluarnya gitu loh guys ya. Tentara luar datang Malaysia untuk belajar ilmu hutan. Nah, tentara luar aja itu belajar cuy tentang ilmu hutan nih, masuk di Malaysia guys ya. Wow. Agreement. Bilateral agreement tu dengan negara-negara, dah ada multilateral. Agreement ni adalah perjanjian di antara negara dengan negara. Perjanjian sign Perjanjian tu dari segi bentuk latihan. Kerana kita pun tak tahu semua benda, mereka pun tak tahu semua benda. So ada bentuk latihan yang kita perlukan daripada negara-negara lain. Ada latihan-latihan yang mereka perlukan daripada negara-negara kita, daripada negara kita lah. Dan mereka sangat-sangat menyukai dan pelajaran ilmu hutan lah. Sebab kita, negara Malaysia memang terkenal dengan salah satu kepakarannya ilmu hutan. Walau bagaimanapun, kita tidaklah mengajar banyak. Kita pun bijak juga kan. Kita ajar setakat mana yang dalam ikut perjanjian lah kan. Perjanjian kita ajar asas macam ni, kita ajar asas begitu. Itu saja. Seperti mana kita tak tahu tentang ilmu atik, ilmu peperangan dekat salji, betul? Ataupun peperangan dekat padang pasir. Jauh lah. Jadi kita ada perjanjian dengan negara yang pakar bab tu, dan kita belajar dengan dia. Sama juga mereka pun takkan ajar keseluruhan, mereka akan ajar asas-asas saja. Begitu. Jadi memang betul kita mengajar, saya tak pasti yang terkini, saya percaya mungkin hampir 20 negara menghantar tentera mereka ke sini untuk diberikan pendedahan, bukan nak jadikan mereka kepakaran, pendedahan tentang ilmu hutan daripada segi pertempuran, daripada segi combat. Saya bagi satu amaran, kerana benda ni dah berlaku depan mata saya waktu saya jadi jurulatih dulu. Okey, kami dapati bahawa apa ilmu yang kami bagi kepada negara luar kan, mereka bukan saja ambil dengan bersungguh-sungguh, dengan rajin. Mereka bawa balik benda tu ke negara mereka, mereka upgrade ilmu tu, lepas tu mereka ajar kita balik. Pelik tak? Sebagai contoh, operasi hutan. Operasi hutan tu kita pakar kan. Sebelum ni daripada tahun 1950-an, 1960-an, 70-an, semua orang rujuk Malaya ni, Malaysia ni, orang rujuk kat sini. Tetapi apabila mereka bawa balik ke sana, mereka olah apa yang kita ada ni, mereka buat pelajaran yang lebih upgrade yang kita ada. Saya tak sangka bahawa pelajaran tu kita pula ambil daripada luar. Terbalik. Sekarang lepas tu bila saya tengok balik, ini pelajaran kita yang dulu. Nampak tak? Ini teknik-teknik kita. Jadi sama juga macam soalan sahabat tanya tadi, kalau benda ni kita leka kan, kita tak hargai, esok lusa jangan terkejut. Jangan terkejut bahawa kita akan belajar ilmu hutan daripada negara yang tak ada hutan. Sebagai contoh, ada satu guru yang saya tahu, dia kenal 5,500 jenis pokok. 5,000. Dia merupakan rujukan kepada beberapa profesor di universiti. Okey, di universiti-universiti tempatan kita ni, pergi je. Sebab begitu pakar dia tahu 5,500 jenis pokok. Bukan saja jenis pokok, dia tahu ilmu buat ramuan daripada pokok-pokok tu. Tu hebat dia tu. Sekadar kenal nama pokok lain, ni dia boleh buat ramuan tu. Ramuan tu yang mahal. Boleh kaji ya. Sayangnya ilmu tu tak ada siapa pun ambil. Sayang. Nampak tak? Satu kerugian. Lagi 10 tahun tak tahu, mungkin Tok Guru ni meninggal dunia, ilmu tu hilang begitu saja. Okey. Gitulah. Memang kita agak kritikal lah dalam perkara survival tanah air kita. Maksud dia sebab penting ini. Hutan, jangan sebut hutan. Bila sebut hutan orang kata alah hutan tak banyak dah pokok kan. Salah. Dia bukan tentang hutan, dia tentang konsep. Kalau kamu boleh hidup dekat hutan kan, kamu boleh hidup di mana-mana.
Kamu konsep yang sama. Kamu hidup kat hutan, kamu boleh hidup dekat apa? Belukar, ladang sawit, ladang getah, tundra, padang pasir, kan? Bushcraft, forest macam dekat Amerika, sama. Sebab itu negara-negara semua hantar ke hutan. Sebab hutan ni yang paling susah di hutan. Apabila sesuatu... Oke, jawab guys ya, tentang ilmu hutan tadi ya, itu dahulunya itu memang Malaya, yaitu Nusantara ini udah mengetahui ataupun belajar tentang ilmu hutan itu dengan detil, dengan hebatnya guys ya. Dan kemudian ada para negara luar ya, tentara asing datang dan pengen belajar. Tapi setelah belajar dia upgrade lagi cuy. Dia kembangkan lagi di negaranya dan diajarkan pula ke kita. Bayangin nih ya. Jadi untuk anak-anak muda ini jangan sampai lah ya kita terlena dengan keselesaan yang sekarang ini guys. Yang mana tahu kut-kut ada apa yang terjadi pun kita tidak tahu ya, wow alam guys ya. Tapi at least kita bisa belajar. Sebab ilmu hutan, sekali Anda sudah tahu tentang ilmu hutan, hidup di mana aja itu bisa. Major Fitri ini kata-katanya cukup bagus juga guys ya. Kita mudah dimengerti dan kita juga bisa belajar di sini. Terbaik ya. Lanjut. Apalagi yang tentang Tok Guru ya, yang paham tentang hutan, paham tentang pohon-pohonan, pokok-pokok dan bisa menjadikan ramuan, itu harus belajar di situ guys. Takutnya nanti beliau sudah wafat, tiba-tiba itu hilang begitu aja, kan sayang banget gitu guys. Harus dicari itu ya. Lanjut. Kejadian berlaku kan, kita tak perlu pergi pada perang, kita perlu pada darurat cuaca cukup. Darurat cuaca. Datang tiba-tiba Malaysia tak pernah ada tornado, jadi tornado, habis blackout apa semua, kan, tornado ke tsunami ke apa ke. So sebab itu ada Majlis Keselamatan Negara. Majlis Keselamatan Negara ni pula dia ada di peringkat negara sampai kepada negeri, kepada daerah. Okay. Dan Majlis Keselamatan Negara sudah fikirkan, sudah, tak silap saya, minta maaf kalau correct me if I'm wrong, ada 20 arahan Majlis Keselamatan Negara kan mengikut setiap satu senario. Okay. Dalam itu dah lengkap. Pegawai daerah akan buat apa tanpa komunikasi itu dia buat. Cuma apa yang perlu dibuat sekarang adalah raptai. Masalahnya sekarang ni kita ada doktrin tu, kita ada benda tu kan, tapi kita sangat jarang diraptai. Jadi saya mengharap kepada pendengar-pendengar, kepada siapa yang sedang berkuasa, benda ni perlu dibuat latihan raptai. Kita ambil contoh sebagai Jepun dia raptai sampai ke budak sekolah tadika pun tahu apa nak buat kalau tsunami, apa nak buat kalau gempa bumi, kalau apa macam ni, mereka tahu. Tapi kita, saya rasa orang dewasa kita sendiri pun kan tu, sedangkan kita ada doktrin tu, kita ada praktis-praktis yang kita perlu buat kan. Saya rasa benda macam ni, kita dah pun merdeka 67 tahun, kita patut negara yang lebih maju, dan kita kena berfikiran seperti negara maju. Tindakan pertama, of course, benda yang akan membunuh kita adalah panik kita. Jangan panik. Mudah cakap jangan panik, tapi nak buatnya susah. Benar. Kenapa? Kerana bila tak ada ilmu lah, panik apa dia. Ni tindakan nak buat, dia lagi cepat dia panik. Okey. Muka bumi Malaysia ni, kalau saya ajar bab ni, saya akan bagi tahu muka bumi Malaysia ni kita boleh cari pada 3 benda. Ini sebagai contoh sesat dalam hutan. Yang pertama, penting ni cuy, penting. Kita kena tahulah, takkan anda sesat dalam hutan tu terlalu jauh daripada manusia. Betul? Sebab soalan pertama, kenapa anda ada kat situ? Anda bukan dibawa daripada helikopter, orang campak tengah laut, tengah hutan. Bukan komando. Kan? Kamu adalah orang yang pergi hiking, ataupun orang yang pergi masuk kampung apa semua. Paling jauh kampung ke situ berapa? 5 km? 10 km? Itu je. Tak mungkin kamu berada 30 km daripada penempatan manusia. Betul tak? Majoriti lah. Kan? Majoriti lah. Jadi kita tindakan pertama 2. Naik ke permatang, turun ke air. Permatang maksudnya puncak. Di atas. Kita tengok keadaan kita tu. Pertama kita sesat, tanda dulu kawasan kita sesat. Kita naik ke permatang. Kenapa dekat permatang? Kerana di permatang ni banyak aktiviti berlaku situ. Selain daripada laluan binatang pun ada situ, jabatan ukur lalu situ, orang kampung lalu situ, askar lalu situ, kan?
pencari akar kayu lalu situ. Banyak orang lalu kat Permatang ni. Permatang ni puncak. Geng hiking pun lalu situ. Betul tak? Mana ada geng hiking nak lalu kat luring tu, tak mahu. Manusia dengan binatang dia sifat dia sama. Dia mesti nak ada tapak nak bergerak. So dia pilih Permatang tinggi tu, mesti orang tu lalu atas tu. Kan? Atau bawah. Kan? Sifat manusia, sifat haiwan, kita ada keperluan iaitu air. Kan? Kita kena turun cari air. So dia ada dua. Tengok mana dekat, iaitu dia kena berfikirlah. Atau dia kena matang lah. Okey, aku dekat dengan air, aku akan ikut air. Aku dekat dengan ni, aku ikut tu. Jadi kumpulan pencari pun taklah tercari-cari. Hutan tu luas. Jadi kumpulan pencari akan tahu budak ni sesat. Dia mungkin antara dua tempat, Permatang ataupun tu. Nampak tak? Jadi kumpulan pencari pun tak payah pening-pening. Dia boleh tahu antara ke atas ataupun di tepi air. Manusia boleh hidup tanpa udara, oksigen 4 minit. 4 minit majoriti lah. Tahan nafas, masuk dalam air 4 minit, insyaAllah dia okey lagi. Kita ada masa 4 minit. Tanpa makanan, minta maaf, tanpa air 4 hari. 4 hari tak minum setitik air pun. Okey? Tanpa makanan 4 minggu. Tapi dengan syarat dia kena minum air. Ingat tu yang 4-4-4. So sekadar dia tersesat, dia fikir okey, walaupun tak ada setitik air pun dia jumpa, dia ada 4 hari reserve kat badan dia untuk hidup. Itu ilmu survival. So relax, conserve energy, control tenaga tu. Sebab lagi panik, lagi cepat tenaga, lagi hilang tenaga, lagi hilang, kan? Lagi hilang. Dia ada 4 hari. Tak kisahlah badan kamu macam mana pun, kamu 4 hari. Oke guys ya, jadi 4-4-4 ini kita wajib tahu ya. Soalnya nanti kalau kita waktu hiking ke, waktu kita ada apa ke, itu 4-4 ini kita wajib tahu nih guys ya. 4 hari tanpa minum itu manusia masih bisa hidup, dan 4 minggu tanpa makanan manusia juga masih bisa hidup guys ya. Jadi ya kita ini belajar di sini tanpa Major Fitri bercerita. Ini pembelajaran yang gratis cuy ya. Ini memang luar biasa perkongsian daripada Major Fitri ini. Salut, terbaik pokoknya guys ya. Link ada di description guys untuk kalian nonton video-video yang menarik yang lainnya ya. Mantap ini. Lanjut. Pengalaman berkhidmat dalam tentara. RSM pula kalau askar gelar sebagai raja segala manusia. Raja segala manusia. Saja meja, tapi RSM raja segala manusia. RSM. Dia punya garang tu memang garang. Kena kebetulan pula saya ditakdirkan saya satu-satunya anak lelaki dalam keluarga. Adik-adik saya semua perempuan. Jadi ayah saya pun nak garang direct dengan saya. Cuma garang orang zaman dahulu dengan garang orang zaman sekarang ni dia ada sedikit perbezaan. Dulu saya tak tahu lah, ayah saya lah, dan juga saya tengok pakcik-pakcik askar yang lain, mereka tak garang, mereka tegas, dan mereka tak banyak bercakap. Dia tak suka sesuatu, dia jeling je. Dia jeling ni kita menggeletar lah. Dia tak perlu bercakap. Tapi berbeza dengan sekarang. Sekarang ni garang ataupun tegas tu, dia kena cakap, dia kena meluahkan. Kalau tidak, orang tak faham. Yang itu yang kena kawal sikit. Saya tak rasa anak-anak muda sekarang ni dia cepat cair mental bila kena garang, merajuk semua. Tak. Dia sebab approach tu berbeza. Approach tu berbeza. Dulu banyak zaman atuk nenek kita sama ayah saya pun banyak kata no. Jangan. Situ jangan, ini jangan. Tapi sekarang kan generasi berubah. Approach kita kepada generasi sekarang, kita tak boleh kata semua jangan. Lagi kita jangan, lagi nak buat. Okay? Jadi kita guide dia. This is wrong, but if you want to, kalau you rasa you nak cuba, you cubalah, tapi kesan dia macam ni. Jadi buka dia. Nampak tak? Dulu kita orang cakap no, jangan, bila dilarang kita tak tahu kenapa dilarang. Okay? So pendidikan tu berdasarkan generasi lah. Saya dapati, saya rasa saya lah sniper yang paling terkenal kat Malaysia lah. Bukan terkenal kerana saya buat apa-apa, sebab saya kat social media kan. Selalunya orang pun selalu sangat bertanya saya sejak sebelum saya bersara pun, dan sampai saya dah bersara, dah 4 tahun bersara pun orang masih tanya soalan sama. Okey, sniper adalah satu keperluan kerana dia adalah satu kepakaran tahap tinggi yang boleh dicapai. Yang ni bagusnya. Macam pilot tu mungkin tak ramai orang boleh capai, tapi yang ni boleh dicapai oleh orang yang bersungguh-sungguh nak.
Jadi ini semangat pada anak muda. Kita jangan jadi sniper kat dalam game saja. Cabar diri sendiri. Aku nak masuk dalam jabatan, ada askar, ada sniper, polis ada sniper, kan? Nak masuk, aku nak capai benda tu. Jadikan ini sebagai satu cabaran, kerana apabila anda sampai ke satu tahap yang tinggi, kan? Jadi anda sendiri akan berpuas hati, kan? Dengan skill yang anda ada tu. Sebab dia bukan saja tentang menembak, dia tentang lifestyle. Lifestyle pula. Sniper ni dia ada lifestyle. Saya tak tahulah, saya rasa saya sniper yang dah berkarat kot. Berkarat dah. Dia kena latihan. Dia kena latihan. Setera mana pun orang tu, kalau belakang apa dia kata orang, parang kalau tajam macam mana pun, kalau tak diasah dia berkarat. Benar. Bila soalan kata tuan berapa lama nak cukup, dia takkan cukup. Sebab teknologi berubah. Benar. Keadaan muka bumi, geopolitik berubah. Kan? Persenjataan peralatan berubah. Doktrin berubah. Jadi memang takkan cukup. Dia macam ni, tentera ni adalah insurans. Seperti mana insurans zaman datuk nenek kita lain dengan insurans kita lain. Jadi tentera adalah satu organisasi yang tidak memberi profit. Kami bukan profit making untuk kerajaan, tetapi kami adalah insurans. Apa guna kita ada rumah banglo 2 tingkat, 3 tingkat, siap dengan laman cantik apa semua ni, tapi tak ada pagar, ataupun pagar bocor, ataupun pagar orang boleh keluar masuk. Untuk apa? Beli kereta canggih-canggih, kan? Malam hati kita tak tenang nak tidur, orang boleh keluar masuk rumah kita, pagar kawasan rumah kita macam tu je. Jadi itulah tugas tentera. Info tentera orang awam dia ketika keluarga menghantar anak laki dia masuk dalam tentera, maksud dia keluarga menyerahkan keseluruhan hidup laki ni, hidup dan mati kepada tentera. Sebab tu tentera akan jaga semuanya, makan, minum, penginapan dia, segala-gala, kehidupan dia, kejaya dia, gaji dia, apa semua 24 jam akan dijaga. Okay. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal atas sebab operasi, latihan, bertempur, macam-macam sebab. Dan selalunya kita akan tengok bahawa selepas dikebumikan, tentera akan menyerahkan bendera bentuk segitiga, ataupun selalunya orang tengok dalam TV, turun daripada kapal terbang ke apa ke, keranda tu ditutup dengan bendera Malaysia. Okay? Itu maksudnya bahawa anak yang berada dalam tu, anak kita, anak Malaysia yang berada dalam tu, kan, dipayungi dengan bendera itu mewakili negara lah, simbolik. Kemudian ketika selepas dikebumikan, ada upacara di mana bendera itu akan dilipat segitiga, dilipat dan diserahkan kepada keluarga. Itu adalah simbolik bahawa tugas kerajaan atau tugas tentera sudah selesai. Kami sudah cuba jaga yang terbaik, kan? Kami serahkan semula anak tu kepada keluarga di balik. Orang yang faham, dia akan rasa sebab sangat-sangat waktu bendera itu diserahkan, kan? Sebab dia tahu bahawa terima hakikat bahawa sudah putus hubungan di antara ni, kan, di antara keluarga ni dengan tentera, sebab dia hantar dan sudah dihantar balik, habis. Padang Kawat ni sekejap guys ya, tentang tentera bendera segitiga itu, memang kalau kita tahu artinya simbol segitiga bendera itu ternyata dalam banget guys ya. Sebab memang ya sebelumnya untuk memasuki tentara itu kan dihantar oleh keluarganya, diserahkan secara langsung kepada negara, istilahnya seperti itu guys ya. Dan tentara juga menjaga semuanya. Tapi kalau ada innalillah tadi guys ya, adalah hal-hal yang macam-macam pun bisa terjadi gitu. Sebab ini adalah benteng negara cuy, tanpa tentara ibarat rumah tadi guys ya. Jadi sedih banget ternyata dari bendera segitiga itu, dilipat segitiga itu maknanya cukup dalam banget guys ya. Jadi dikembalikanlah tentara tersebut kepada keluarganya guys. Sedekahkan Al-Fatihah ya untuk para tentara yang telah gugur ya, para pejuang-pejuang yang telah gugur guys. Oke, kita lanjut. Tuan Hutan komen isu semasa. Ini isu apa ini guys ya? Lanjut ya. Memang menjadi tugas betul ke latihan tentara dan amanah kepada jurulatih yang berada di pusat latihan. Ingat kod dia jurulatih
dan berada di pusat latihan untuk melatih orang mencapai ke satu tahap tertentu. Tahap tu maksud dia physical, mental, readiness semuanya. Kan? Kadang-kadang ya betul terdapat latihan-latihan yang di luar batas manusia biasa. Sudah tentu kerana kalau saya tak tahulah, kalau anda cakap tadi komando. Komando adalah satu pasukan yang boleh buat kerja yang manusia lain tak boleh buat. Benar. Kalau komando boleh buat macam mana orang lain boleh buat, dia bukan komando. Benar. Sama aja ya. Di mana waktu orang keluar dari kawasan tu, yang tu dia masuk. Itu komando. Kan? Contoh, waktu tengah hujan lebat petir, orang semua duduk dalam rumah, waktu tu lah komando keluar. Okey, nampak tak? Okey. Di waktu laut tenang semua orang okey. Tiba-tiba laut bergelora, waktu tu Pascal keluar. Okey. Jadi mereka adalah manusia yang memang dilatih melakukan sesuatu yang bukan manusia biasa boleh buat. Jadi kalau keperluan latihan tu memerlukan dia tu memang kasar, memang betul, kan malah kita memang perlukan orang yang mempunyai fizikal dan mental yang sangat kuat. Itu tak pernah wujud sebelum ni. Sebab kami tentera-tentera yang dah senior-senior pun, ayah-ayah saya, level ayah-ayah saya yang bekas askar pun semua pelik. Tak ada orang belasah kawan sendiri. Itu kawan. Skot lapis sendiri, satu kelas sendiri, tak ada. Apa berlaku pada arwah tu, itu memang itu sadis, itu zalim, itu bukan manusia. Bangetlah ya. Lagipun zaman sekarang ni buli-buli ni kena stop dah. Saya dasar dan latihan tentera memang sudah tetapkan tak ada lagi dah budaya-budaya buli-buli untuk perkara-perkara macam tu. Kalau ada, tindakan tegas akan diambil. Setahu saya lah, sepanjang waktu saya berkhidmat lah, saya dah pencen sekarang. Memang tindakan tegas akan ambil ya, memang kena sebelum masuk tentera ataupun mana-mana bahagian yang kamu nak masuk, jabatan-jabatan lah, bukan tentera saja, kan? Tolong dengar dulu apa kelemahan dan keburukan dalam benda tu. Jangan dengar manis-manis je. Dalam manis-manis tu itu iklan ataupun dalam TV. Itu gula-gula bagi manis. Dengar dulu kehidupan sebenar. Contoh, anda nak jadi doktor. Orang duk tengok, anak-anak muda duk tengok dalam TV, oh doktor macam ni, boleh macam tu, cantik lah itu, batu kan, pakai smart macam tu kan. Dia tak tahu dia punya shift kerja macam mana. Kan? Itu dia kena dengar benda-benda tu. Dia bukan keburukan, dia adalah tentang kehidupan sebenar. Dalam tentera pun sama. Dia kena dengar. Nak masuk tentera boleh, jangan dengar manis-manis. Pergi dengar dulu. Daripada mana nak dengar? Ramai bekas-bekas tentera akan bertanya. Baru kita akan faham, oh rupanya masuk ni nanti tak boleh balik raya 4 tahun 5 tahun. Raya tu lupakanlah. Setakat 4 tahun 5 tahun pertama tu lupakanlah perkataan raya. Kan? Mungkin kat tempat operasi, mungkin tempat latihan, mungkin tengah bertugas. Okey? Ataupun apa ni? Masuk operasi 3 bulan, keluar-keluar girlfriend dah ada boyfriend lain. Sebab kita masuk hutan, putus hubungan. Contoh, itu kan contoh. Ini contoh bagi orang senang faham. Okey. Lebih kan? Jelas lah. Ataupun aspek tu, pergi kursus sampai 6 bulan, balik kursus tak sampai 3 hari, pergi pula operasi, balik pula tu, pergi pula menembak pagi tu. Jadi terlalu padat. Jadi orang tak, ini expectation kehidupan sebenar sebagai tentera. Macam kita tengok dalam TV selalunya orang kata, oh masuk TUDM jadi pilot. Dia tak tahu bahawa dalam 200 orang pilot mungkin 10 orang. Jadi dia ingatkan, oh waktu jadi pilot masuk tentera udara je terus jadi pilot. Tak. Dah lah, pilot pula ada kategori. Pilot itu, pilot transport, pilot fighter, dia ada kategori. Sama dalam askar pun. Kan? Dia fikir, oh aku kalau masuk ni hari-hari aku kerja aku menembak je. Lah rupa-rupanya jadi kerani. Rupa-rupanya jadi tukang masak. Rupa-rupanya jadi driver. Rupa-rupanya jadi macam-macam benda. Kan? Yang tu expectation tu dia kena faham. Cuma nasihat saya pada mereka, berhati-hati kan, jangan berlebihan buat sesuatu kan, kerana umur kita ni muda. Kita muda, baru umur 20-an, kita baru umur 30-an kan. Sedangkan benda yang kita sedang cabar tu, yang kadang-kadang kita pergi cabar-cabar tu, hadir tu kan, yang kita panggil-panggil tu,
umur dia 300 tahun, 500 tahun. Dia tengok kita macam budak kecil je. Kan? Hari ni mungkin dia malas melayan perangai kita. Esok lusa kalau mereka ni yang tua-tua ni, makhluk ni yang dah tua-tua ni dah fed up dengan kita, kan? Waktu tu kita lari tak cukup tanah. Ataupun kata orang apa ni, sakit tak ada ubat. Tu masalahnya. Jadi ini nasihat buat konten berpada-pada. Nak menghiburkan orang, silakan. Berjaga-jaga daripada segi hukum syarak, kan? Dan juga rujuklah pada ulama, kan? Jangan menyalahgunakan ayat-ayat Quran, kan? Bagi konten tu yang bermanfaat dalam masa hiburan. Itu je nasihat saya. Itu nasihat. Oke guys, ya menarik sekali ya cerita daripada Major Fitri, yaitu Tuan Hutan guys ya. Banyak sekali pelajaran yang kita boleh petik di sini guys ya, dari awal sampai akhir. Sebab ya ini interview dengan media Sinar Harian guys ya, dan ternyata memang sangat luar biasa. Pengalaman Major Fitri ini bukan kaleng-kaleng, kita tidak bisa ragukan lagi. Pengalaman beliau memang top dan banyak sekali pelajaran yang sudah dilalui dalam kehidupannya sebelum dia berpensiun guys ya. Dan ini banyak pesanan juga yang dimana untuk anak-anak muda nih ya, yang pengen menjadi masuk di institusi pertahanan ya, contohnya PDRM ataupun ATM dan lain sebagainya lah. Jadi kita dengarkan hal buruknya dulu cuy, jangan kita dengarkan hal baiknya guys ya. Sebab ya itu komitmen cuy. Kalau kita sudah masuk di tentara, 4 tahun jangan pikir nak raya, nak balik kampung, girlfriend diambil orang, ya udah ikhlasin aja. Sebab itu memang komitmennya seperti itu gitu loh guys ya. Sebab dengan adanya latihan, operasi, mana tahu ditugaskan di luar negara, kan kita nggak tahu gitu loh guys ya. Jadi kita ambil sisi negatifnya dulu, jangan senangnya dulu. Nak masuk tentara, nak jadi pilot lah sebagainya, mana tahu di dalam situ nanti kita jadi tukang masak, kita jadi krani, kan belum tentu juga guys ya. Tapi insya Allah kalau kita memang mempunyai niat yang betul-betul tinggi, minat kita nak jadi sniper contohnya. Nah, kita fokus di situ, kita kejar target, dan kita harus belajar yang lebih tinggi lagi, lebih rajin lagi. Insya Allah pasti jalan itu akan ada jika kita ada niat yang tulus dan ikhlas guys ya. Dan kalau di Indonesia cuy, nak masuk tentara ini bukan mudah, serius, memang sulit banget. Sebab seleksinya itu guys, lawan kita bukan kaleng-kaleng bro ya, anak pejabat banyak banget guys. Dan kalau di Malaysia aku rasa masih lebih mudah guys ya. Janji kita mempunyai postur tubuh yang sesuai dan ideal untuk memasuki. Insya Allah tak gunakan duit, betul tak guys ya. Lain cerita kalau di Indonesia. Jadi kita tidak usah komen banyak tentang hal itu. Silahkan berikan komenan terbaik Anda di sini guys ya. Apa yang Anda boleh petik dalam video ini. Jumpa di video selanjutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.